Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan ahli panel sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja Peringkat Daerah Larut Matang dan Selama. Tajuk forum kita pada hari ini adalah kemerosotan kualiti alam sekitar, impak usaha dan menanganinya. Isu kemerosotan alam sekitar telah hangat dibicarakan sejak beberapa dekad yang lalu. Memang tidak dinafikan pembangunan ekonomi yang pesat dalam pelbagai bidang seperti perindustrian dan pembinaan turut menyumbang kepada kemerosotan kualiti alam sekitar. Di Malaysia, kualiti alam sekitar merosot dari aspek kualiti air, udara, sampah sarap dan tanah. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, sebanyak 25 batang sungai di Malaysia telah dilaporkan tercemar. Negeri Johor mencatatkan kadar pencemaran air sungai yang paling tinggi diikuti Pulau Pinang dan Melaka. Situasi ini andai tidak diatasi akan menjejaskan kehidupan setiap makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia. Oleh itu, kemerosotan kualiti alam sekitar perlu ditangani oleh semua pihak untuk mengekang masalah ini daripada terus berlarutan dan menjadi igawan ngeri. Bertuahnya kita pada hari ini kerana dapat bersama-sama dengan 3 orang ahli panel yang berpengalaman dalam mengupas isu ini. Saya perkenalkan ahli panel yang pertama, Saudari Nur Auni Nasuha yang memegang jawatan Ketua Pengawas Sekolah. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua, Saudari Nora Aida Nabila yang memegang jawatan Pengerusi Kelab Pencinta Alam. Saudari Nur Aida Nabila, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengerusi. Dan ahli panel kita yang terakhir, tak lain tak bukan, Saudari Nur Fatin Amirah selaku Pengerusi Persekutuan Pengakap Malaysia Peringkat Sekolah. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicara beliau sebentar lagi akan menambat hati semua. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat. Baik, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang kemerosotan kualiti alam sekitar, impak dan usaha menanganinya. Sidang penonton yang dihormati, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Nur Auni Nasuha. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang maksud kemerosotan kualiti alam sekitar. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Takrif kemerosotan kualiti alam sekitar yang dipetik daripada modul impak alam sekitar dan pengurusannya oleh Asmawi Abdullah adalah merujuk kepada unsur air, udara dan tanah yang telah dicemari oleh unsur-unsur pencemaran dan tidak selamat untuk digunakan oleh manusia mengikut piawaian antarabangsa. Contohnya, air sungai, tasik atau laut yang telah dicemari oleh sisa kumbahan, minyak, bangkai binatang, virus, racun, air yang berasid, berwarna atau keruh dan juga berbau busuk. Contoh lain, kemerosotan kualiti udara, ekoran daripada asap dan pelepasan pelbagai jenis gas seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon dan juga logam toksik. Kemerosotan kualiti udara jelas dilihat apabila indeks pencemaran udara melebihi 100 yang dianggap tidak sihat sama sekali. Isu ini pernah terjadi kepada negara kita pada tahun 2019 apabila tahap jerebu negara menjejaskan kesihatan kita semua. Bagi tempat-tempat tertentu, kemerosotan alam sekitar telah mencapai krisis dan boleh dianggap sebagai satu bencana. Sebagai contohnya, kebocoran loji nuklear yang pernah berlaku di Chernobyl, Ukraine telah merosakkan alam sekitarnya tanpa dapat dibaiki semula dan masih menjadi ancaman kepada penduduk sekitar. Setakat ini sahaja penerangan saya tentang takrif kemerosotan kualiti alam sekitar. Terima kasih.
Terima kasih saudari. Demikian tadi penjelasan tentang takrif kemerosotan kualiti alam sekitar yang sangat terperinci dan menarik daripada saudari Nur Auni Nasuha. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang kedua, saudari Nur Aida Nabila tentang apakah impak kemerosotan kualiti alam sekitar kepada hidupan. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati, sebenarnya terdapat 1001 impak kemerosotan kualiti alam sekitar terhadap hidupan. Namun, hari ini saya akan fokus terhadap kesihatan awam. Contohnya, kemerosotan kualiti air oleh bahan-bahan kimia seperti nitrat, sodium, DDT dan sebagainya boleh mengundang masalah terhadap kesihatan manusia. Misalnya, sodium boleh memberi implikasi kepada masalah jantung, nitrat boleh menyebabkan masalah darah, merkuri dan plumbum boleh mengakibatkan masalah saraf, manakala DDT boleh mengubah kromosom anak dalam kandungan. Pencemaran air sungai yang berlaku di Sungai Kim di Pasir Gudang Johor wajar menjadi pengajaran yang hebat kepada semua masyarakat dan kerajaan dalam menepani pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan alam sekitar. Kemerosotan kualiti alam sekitar juga memberi kesan kepada flora dan fauna kerana flora dan fauna ibarat lagu dan irama dengan alam sekitar. Pada bulan Ogos 2015, Jurnal Antarabangsa Oryx mendedahkan bahawa spesies badak sumbu Sumatera semakin pupus di hutan Malaysia. Kepupusan spesies badak sumbu berlaku disebabkan oleh perubahan iklim dunia dan alam semula jadi secara mendadak. Begitu juga dengan bunga rafflesia menghadapi ancaman kepupusan andai kemerosotan kualiti alam terus berleluasa. Seterusnya, kemerosotan kualiti air sungai akan menyebabkan hidupan akuatik tersebut mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar. Selain itu, manusia akan mendapat penyakit jika terminum air yang penuh bahan-bahan cemar seperti bahan buangan industri, logam berat, bakteria, virus, halaform dan sebagainya. Setakat ini sahaja ulasan saya Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudari atas penjelasan yang panjang lebar berhubung impak kemerosotan kualiti alam sekitar terhadap hidupan. Mungkin panel ketiga ingin menambah buah fikiran saudari tentang persoalan tadi. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sahabat-sahabat panel dan sidang hadirin sekalian. Kesan pemanasan global disebabkan oleh kesan rumah hijau. Apakah kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau di mana kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon yang menjadi punca kepada pemanasan global dan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk di bumi. Pemanasan global menyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir kerap berlaku dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Kesan kemerosotan kualiti udara pula disebabkan kebakaran besar yang pernah berlaku di hutan Indonesia pada tahun 1997 yang menyebabkan Malaysia mengalami keadaan jerebu yang sangat teruk. Saya rasa cukup setakat ini penjelasan saya tentang kesan kemerosotan kualiti alam sekitar kepada dunia. Terima kasih saudari Nurfatin Amira di atas penjelasan. Baiklah sidang penonton, kita masih lagi berada di dalam Majlis Forum Remaja tahun 2021. Kini kita fokuskan pula perbincangan pada usaha menangani kemerosotan kualiti alam sekitar. Mungkin idea Bernas yang bermain di minda setiap ahli panel kita. Dipersilakan ahli panel pertama, apa peranan kerajaan dalam menangani isu ini menurut pendapat saudari? Ya, sudah pasti saudari pengerusi, bagi isu besar seperti pencemaran alam sekitar turut menjadi agenda utama kepada kerajaan untuk menanganinya demi kesejahteraan hidup rakyat bagi sesebuah negara. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar merupakan kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam sekitar dari dicemari dan memelihara alam sekitar yang tercemar. Jabatan Alam Sekitar merupakan jabatan yang berada di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar memainkan peranan penting untuk mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran dari punca tetap, sisa kumbahan daripada industri dan loji pengolahan kumbahan perlu dirawat terlebih dahulu
dan mematuhi had yang ditetapkan di bawah akta berkenaan dan peraturan-peraturan berkaitan sebelum dilepaskan. Di samping itu, rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar perlu diperbanyakkan di kawasan-kawasan yang dikesan menyumbang kepada kerosakan alam sekitar seperti di kawasan perindustrian dan loji kumbahan. Selain itu, pencemaran air yang melibatkan sungai, jabatan pengaliran dan saliran memainkan peranan untuk mengambil tindakan dengan mensyaratkan semua premis makanan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan memasang sistem penapis sisa makanan untuk menghalang sisa makanan, minyak dan gris disalurkan terus memasuki sungai dan seterusnya akan menyebabkan pencemaran. Jabatan Pengaliran dan Saliran juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang disabitkan kesalahan mencemarkan sungai seperti dikenakan hukuman di bawah Seksyen 25/3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara untuk tempoh tidak lebih dari 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Setakat ini sahaja perkongsian saya. Saya serahkan semula kepada saudari penerusi. Terima kasih saudari. Seterusnya saya ingin bertanya kepada saudari Nur Aida Nabila sebagai seorang pengerusi kelab, apakah sejauh manakah pendidikan alam sekitar mampu mainkan peranan dalam menangani isu ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Saya yakin dengan pendidikan alam sekitar akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam pengaplikasian teknologi hijau dalam kalangan remaja. Pendidikan dan kesedaran alam sekitar terdapat dalam strategi hijau Malaysia. Salah satu komponen yang digariskan ialah alam sekitar dan pembangunan akan diintegrasikan ke dalam aktiviti pendidikan dari peringkat rendah sehingga ke peringkat institusi pengajian tinggi. Proses pembelajaran dan pengajaran tentang alam sekitar berlangsung dalam beberapa mata pelajaran seperti sains, pendidikan moral, sivik, geografi dan bahasa Melayu. Proses ini juga dijalankan melalui aktiviti luar bilik darjah seperti kelab pencipta alam, kelab kembara dan aktiviti badan beruniform seperti pengakap. Bukan itu sahaja, Jabatan Alam Sekitar juga telah menyemarakkan budaya hijau melalui penganugerahan Sekolah Lestari. Melalui program ini, pelajar diperkenalkan dengan beberapa teknologi hijau seperti program Kitar Semula. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pelajar digalakkan menghasilkan barangan kreatif daripada bahan Kitar Semula. Usaha kerajaan tidak membawa sebarang makna ibarat mencurah garam ke laut jika kita semua tidak menukar minda dan tidak mahu membuat sebarang perubahan untuk memelihara dan memelihara alam kita. Terima kasih. Kembali pada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari Nur Aida Nabila di atas penjelasan. Seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli panel yang ketiga, saudari Nur Fatin Amirah tentang penggunaan teknologi hijau dalam menangani kemerosotan kualiti alam sekitar. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Teknologi hijau juga merupakan satu strategi untuk menangani isu kemerosotan kualiti alam sekitar yang merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Teknologi ini dijangka dapat membantu meminimumkan degradasi kualiti persekitaran iaitu mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang sedikit atau sifar. Apa yang menariknya saudari pengerusi dan sidang penonton, teknologi hijau ini juga selamat digunakan untuk menyediakan persekitaran yang lebih sihat untuk semua hidupan. Hal ini demikian kerana teknologi ini merupakan teknologi yang rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding teknologi sedia ada. Amsalnya penggunaan kereta berenjin hibrid. Sekian sahaja ulasan saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Saudari pengerusi, izinkan saya berkongsi sedikit buah fikiran.
Baik saudari, silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Di negara kita, Dasar Teknologi Hijau Negara telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Julai 2009. Salah satu aspek yang ditekan dalam dasar ini ialah alam sekitar terpelihara dan kesan pembangunan terhadap alam sekitar dapat diminimumkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita di atas maklumat yang bernas. Seterusnya, demikianlah tadi perbincangan menarik tentang kemerosotan kualiti alam sekitar, impak dan usaha menanganinya. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, sebelum akhiri perbincangan, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan mana-mana panel untuk menyuarakan rumusan anda. Saudari penerusi, izinkan saya memulakan rumusan perbincangan kita pada hari ini. Silakan saudari. Saya percaya bahawa pihak kerajaan memainkan peranan besar dalam menangani isu kemerosotan kualiti alam sekitar ini. Pihak kerajaan juga boleh mengenakan tindakan atau denda yang lebih berat terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab agar menjadi pengajaran buat kita semua. Sekian, kembali kepada saudari penerusi. Terima kasih saudari Nur Aminah Suha. Seterusnya saya persilakan pula untuk kita mendengar rumusan daripada ahli panel yang kedua, saudari Nur Aida Nabila. Terima kasih saudari pengerusi, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Saya teringat akan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Didiklah anakmu mengikut zamannya dan bukan mengikut zamanmu. Membawa maksud, ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mengikut peredaran zaman. Justru, dalam zaman yang menyaksikan manusia rakus mengejar pembangunan fizikal dengan mengetepikan alam sekitar, anak-anak perlu dididik untuk mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi. Sekian sahaja sidang hadirin, saya serahkan semula kepada saudari. Terima kasih saudari di atas rumusan yang menarik sebentar tadi. Seterusnya saya persilakan pula ahli panel yang ketiga. Terima kasih saudari pengerusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan penutup bicara. Saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Saya tidak menyangkal pandangan kedua-dua rakan ahli panel. Justru saya ingin membuat penambahan. Remaja hari ini harus serius dan bersama-sama mendukung usaha kerajaan dalam melaksanakan teknologi hijau. Tidak ada gunanya kerajaan memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk program promosikan teknologi hijau jika masyarakat tidak mempunyai kesedaran untuk memelihara alam sekitar. Tegaslah bahawa kemerosotan kualiti alam sekitar perlu ditangani demi kelestarian alam sekitar. Sekian sahaja, hadirin sekalian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Nur Fatin Amirah, ahli panel kita yang ketiga. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang peranan remaja dalam aplikasi teknologi hijau. Kualiti alam sekitar perlu dipertahankan dan satu pendekatan pengurusan yang boleh mengimbangkan kehendak pembangunan dan kepentingan memelihara alam amatlah diperlukan. Pepatah Melayu sediakan payung sebelum hujan adalah tepat sekali untuk menggambarkan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat global bagi menangani ancaman daripada perubahan yang sedang berlaku kepada alam sekitar. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan kemerosotan kualiti alam sekitar, impak dan usaha menanganinya. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang syakna terhadap isu-isu alam sekitar, selanjutnya membantu menyelamatkan bumi kita. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.